Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih kerana mengikuti program Wacana Selasa, siaran yang kita bawakan secara langsung khas oleh Bank Islam Malaysia Berhad setiap 2 minggu sekali pada hari Selasa jam 5 hingga 6 petang. Wacana Selasa ini kita adakan secara live ini bertujuan untuk membincangkan topik-topik yang berkaitan dengan agenda impak sosial dan seterusnya bagaimana pihak-pihak di dalam masyarakat boleh untuk menyumbang bersama bagi membangunkan impak-impak sosial yang berkaitan. Saya Muhammad Zikri Muhammad Syari yang akan menjadi host pada petang ini, dan insya-Allah pada petang ini kita akan membincangkan satu topik yang tidak kurang menarik dan pentingnya, iaitu berkaitan dengan pembangunan usahawan mikro terutamanya dalam kelompok belia. Dan pada petang ini alhamdulillah walaupun kita berada di hari cuti umum sempena Maulidur Rasul, saya yakin ramai yang masih lagi berada di kampung, masih lagi berada di atas jalan, masih lagi berada di tempat-tempat percutian, tetapi program ataupun perbincangan kita pada hari ini tetap akan diteruskan untuk kita meneliti isu-isu berkaitan dengan pembangunan usahawan-usahawan mikro di kalangan belia ini. Dan alhamdulillah pada petang ini kita membawakan khas panelis-panelis yang kita jemput dengan tajuk yang kita pilih pada petang ini, iaitu Impian Niaga Mengukuh Akar Umbi. Jadi panelis yang kita bawa pada petang ini ada dua. Yang pertamanya adalah yang berbahagia Dr. Roslan Jaafar. Dr. Roslan Jaafar merupakan pensyarah kanan di UKM Graduate School of Business. Beliau juga adalah merupakan penasihat program Impian Niaga, topik yang kita bincangkan pada petang ini. Dr. Roslan merupakan pemegang ijazah sarjana muda ekonomi daripada UKM, dan kemudian beliau menyambung pengajian di bidang master dalam perniagaan di UPM, dan seterusnya menyambung ke ijazah kedoktoran di Western Sydney University Australia juga dalam bidang perniagaan. Selamat datang Dr. Roslan. Terima kasih kerana Terima kasih Ustaz Zikri. Sama-sama. Baik. Yang kedua, panelis kita yang kedua adalah merupakan usahawan muda, usahawan belia yang kita bawakan khas, merupakan usahawan muda dalam program Impian Niaga yang dilaksanakan oleh UKM. Topik perbincangan kita pada petang ini iaitu Encik Nurkhalis Azhran bin Mahfuz, merupakan pengasas Griffy Teknologi. Selamat datang Encik Khalis. Okey. Terima kasih kerana menjemput saya pada petang ini. Terima kasih Cik Khalis. Satu perbincangan kita tentang impian niaga pada petang ini adalah merupakan topik yang saya rasa cukup penting, dan juga apabila kita bawa sekali Encik Khalis merupakan pengasas kepada Griffy Teknologi ini, satu teknologi ataupun satu inovasi yang saya anggap boleh menjadi satu game changer kepada industri penggunaan kad perniagaan ataupun business card. Jadi saya pun telah melihat sedikit demonstrasi tadi. Kalau kata selama ini saya apabila menerima kad perniagaan daripada klien, mungkin daripada pihak-pihak yang berkolaborasi, kadang-kadang kita tersilap letak kad perniagaan tersebut ataupun business card tersebut, ataupun kita simpan di dalam mungkin dalam simpanan-simpanan kita, yang akhirnya apabila kita perlu menggunakan nombor telefon nak rujuk, mungkin alamat email, mungkin kad tersebut telah pun tersilap letak, tersalah letak ataupun tidak direkodkan di mana-mana yang menyukarkan. Jadi perbincangan petang ni nanti bila kita mengajukan soalan kepada Encik Khalis, nanti kita akan tengok bagaimana teknologi yang beliau bangunkan, insya-Allah. Baik. Jadi untuk meneruskan perbincangan pada petang ini, saya tidak mahu menjadi ahli panel yang ketiga. Saya rasa elok kita mulakan untuk kita mengetahui lebih lanjut tentang apakah yang dimaksudkan tentang impian niaga yang menjadi perbincangan kepada topik kita pada petang ini. Jadi untuk itu saya ingin bertanya soalan ini kepada Dr. Roslan. Apakah kalau kata doktor boleh terangkan tentang impian niaga itu sendiri, Doktor? Silakan, Doktor. Okey, terima kasih Ustaz Zikri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang pertama sekali saya ambil peluang Ustaz untuk ucap terima kasih kepada Bank Islam kerana menjemput kami daripada Impian Niaga untuk kita berkongsi aspirasi tentang Impian Niaga ni dengan masyarakat. Sebelum tu kalau kita sebut Impian Niaga ni sebenarnya dia program kolaborasi sebenarnya. Kolaborasi daripada dua fakulti yang berbeza di UKM, iaitu yang pertama sekali daripada UKM Graduate School of Business yang mana pelajar kita terlibat sebagai penggerak untuk program ini, dan bersama dengan Pusat Pemekasan Remaja atau Perkasa UKM di bawah Fakulti Sains Sosial dan Masyarakat. Itu secara ringkas mengenai pelaksanaan program atau perancangan program. Tapi sebenarnya Ustaz, kalau saya boleh share sedikit, sebenarnya program Impian Niaga ini adalah satu program di bawah UKM Graduate School of Business yang mana setiap pelajar UKM GSB itu mereka perlu mendaftar atau mereka perlu melaksanakan projek MBA. Projek MBA yang bersifat sama ada bersifat CSR, Corporate Social Responsibility, atau program yang bersifat konsultansi atau khidmat nasihat. Okey, untuk program kali ini di bawah Impian Niaga kita memilih satu program yang mana dengan tagline kita menyemarakkan semangat keusahawanan dalam kalangan remaja. Yang mana misi utama kita tu kita cuba mencari solusi kepada masalah sosio-ekonomi yang melanda golongan muda dan remaja yang berisiko. Dengan mencipta peluang pekerjaan melalui projek keusahawanan di bawah program Impian Niaga. Jadi kalau secara ringkasnya saya boleh katakan Impian Niaga ini merupakan end-to-end business creation program. Kita melihat apa yang kita ingin sampaikan sebenarnya di bawah program ini nanti kita cuba memberi pendedahan dan meningkatkan kemahiran keusahawanan dalam kalangan golongan belia B40 dengan harapan kumpulan ini nanti atau peserta ini nanti Ustaz akan menjadi kumpulan yang berjaya mencipta peluang pekerjaan. Di samping sebenarnya mereka dapat menjana pendapatan serta dapat membentuk perniagaan yang berdaya saing dan berdaya tahan. Jadi dalam usaha untuk membentuk usahawan yang berdaya saing dan berdaya tahan, dan masa sama belia yang minat dalam bidang keusahawanan ini, kita bentuk program Impian Niaga ni dalam beberapa fasa. Fasa yang pertama dari segi fasa pemilihan lah. Maksudnya fasa pemilihan Ustaz, maksudnya program ini program yang bukanlah bersifat blanket program. Maksudnya program ni adalah program yang disasarkan kepada pelajar-pelajar atau disasarkan kepada peserta atau belia B40 yang mempunyai perniagaan, namun sebahagian daripada mereka ada yang telah mendaftar perniagaan mereka dan sebahagian daripada mereka masih belum mendaftar perniagaan mereka. Tapi apa yang penting sebenarnya kita ingin melatih mereka dengan modul-modul latihan yang kita sediakan. Dan modul-modul latihan ini telah dibangunkan oleh pelajar-pelajar kita, pelajar-pelajar UKM GSB bersama business trainer yang terdiri daripada Profesor Madya Dr. Anita Will, Coach Zarul iaitu usahawan, dan Coach Andy selaku usahawan atau entrepreneur master trainer untuk dalam program tekun nasional. Dan bagi memastikan modul yang kita bentuk ini betul-betul sesuai dengan peserta kita nanti. Dan seterusnya modul yang kita bentuk ini nanti juga sebenarnya akan dilihat atau akan ditapis oleh penasihat SME Perkasa UKM iaitu Datuk Dr. Hafsah Hashim. Jadi dalam program Impian Niaga ini kita membentuk atau kita menyemarakkan semangat keusahawanan remaja melalui beberapa fasa. Yang pertama sekali fasa latihan yang mana pelajar atau peserta perlu mengikuti 4 minggu latihan dalam program itu melalui mereka akan diterapkan dengan modul-modul yang dibangunkan sebentar tadi yang dibangunkan. Dan seterusnya setelah 4 minggu itu peserta juga akan diterapkan. Sebab kita percaya Ustaz, sebenarnya kadang-kadang motivasi ini sangat penting. Maksudnya kita bawa bersama usahawan-usahawan yang telah establish atau pemain-pemain industri untuk mereka berkongsi pengalaman mereka, untuk mereka berkongsi tentang apakah cabaran-cabaran perniagaan di luar sana. Yang itu kita buat satu konsep atau kita sediakan satu platform
yang kita panggil sharing session antara peserta-peserta impian niaga dan para usahawan untuk mereka ceritakan apakah cabaran di dunia perniagaan. Ini secara tidak langsung sebenarnya mampu meningkatkan motivasi para peserta sebelum mereka meneruskan perniagaan nanti. Itu yang kedua. Dan seterusnya Ustaz, kalau kita sebut impian niaga juga, ia tidak berakhir dengan program yang kita panggil sebagai program latihan semata-mata. Sebab di kemuncaknya nanti peserta-peserta ini akan membentangkan cadangan perniagaan mereka. Okey, bagi membolehkan mereka mendapatkan grant sama ada untuk mereka meneruskan atau mengembangkan perniagaan mereka atau untuk mereka memulakan perniagaan mereka. Itu antara sedikit Ustaz, sedikit introduction berkenaan dengan impian niaga itu. Dan sebelum saya serahkan semula, mungkin saya nak cerita sikit dari segi pesertanya Ustaz. Kalau kita tengok, seperti saya maklumkan tadi, kita bekerjasama dengan jenis remaja atau perkasa remaja. Dalam perkasa remaja itu dia ada golongan sasarannya. Untuk program ini kita juga ada golongan sasaran. Maksudnya kumpulan sasaran bagi program ini ada kumpulan belia berumur antara 18 hingga 26 tahun dan mereka ini terdiri pada golongan B40. Okey, maksudnya dari sudut pemilihan itu bukan satu perkara yang mudah. Sebab untuk mencari usahawan dalam golongan 18 tahun hingga 26 tahun itu dia memerlukan satu screening proses yang sangat detail. Supaya kita nak memastikan nanti Ustaz, mereka yang yang mengikuti program ini bukan sekadar habis setelah tamatnya latihan, tapi mereka dapat meneruskan perniagaan mereka dan perniagaan ini satu perniagaan yang berdaya tahan. Itu yang penting, especially ketika pandemik ini. Kita nak perniagaan itu berdaya tahan. Okey Ustaz, saya setakat itu dulu untuk soalan ini Ustaz. Ya. Terima kasih Dr. Roslan. Sekurang-kurangnya sekarang ini audiens telah pun memahami tentang bagaimana program impian niaga itu dijalankan. Dan saya yakin 10 yang terpilih ini adalah mereka yang telah betul-betul melepasi segala tapisan yang dilaksanakan oleh pihak impian niaga. Cuma Dr. Roslan, ada satu orang bertanya tentang bagaimana impian niaga ini boleh lahir dan daripada mana susur galurnya, sebab difahamkan bahawa impian niaga ini lahirnya daripada program Genius Remaja yang dilaksanakan oleh UKM. Orang tertanya-tanya pula kan, program Genius Remaja ni apa kan? Daripada mana asal usulnya Genius Remaja ni? Boleh Doktor berikan sedikit pencerahan tentang itu Doktor? Okey, terima kasih Ustaz. Terima kasih. Sebenarnya program Genius Remaja ni sebenarnya dia program yang top down program. Bila saya kata top down program, ia program yang actually ditubuhkan pada Januari 2010. Ia di bawah salah satu program bahagian Genius di bawah naungan Kementerian Pendidikan Malaysia. Maksudnya kita UKM terpilih untuk melaksanakan program Genius Remaja ni, tapi fokus kita adalah fokus kepada remaja yang terdedah kepada risiko. Seperti remaja di flat dan sebagainya. Itu yang dikaitkan dengan jenis remaja. And then kalau kita tengok peranan dalam peranan jenis remaja ni sebenarnya, yang pertama sekali kita cuba kita menyediakan satu platform untuk buat penyelidikan, untuk mengkaji apa permasalahan yang berlaku di kalangan belia ni. Okey, belia terutama B40. Kerana golongan ni sebenarnya Ustaz yang sebenarnya yang banyak terdedah. Bukan banyak terdedah, golongan-golongan ni yang vulnerable lah, yang mudah terdedah dengan permasalahan sosial dan sebagainya. Dan intervensi untuk tujuan pemerkasaan demi membina generasi Ustaz yang berkeyakinan, bersifat dinamik dan mempunyai jati diri yang mantap. Sebab ada, mungkin kita boleh lihat, mungkin tidak semua unfair untuk saya kata B40-nya pelajar ni, tapi kita nak pastikan pelajar B40 ni sebenarnya duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan pelajar-pelajar lain. Kita cuba terapkan semangat keyakinan dalam diri mereka. Tapi dalam konteks impian niaga ni, macam mana Ustaz kata tadi, macam mana lahirnya impian niaga ni daripada Genius Remaja. Macam saya kata, program ni program kolaborasi. Program kolaborasi di antara pelajar UKM GSB dan Genius Remaja. Genius Remaja dia ada golongan sasarannya, dan pelajar GSB kita cuba identify apa permasalahan komuniti yang cuba kita selesaikan. Sebab di akhir nanti kita nak melihat pelajar-pelajar kita ni, pelajar-pelajar di GSB ni, pelajar-pelajar di UKM ni sebenarnya mereka akan menjadi ejen perubahan kepada masyarakat.
Okey. So alhamdulillah kita berjumpa dengan Genius Remaja. Genius Remaja dah dapat identify apa masalahnya, and then kita cuba memberi solusi, dan solusi ini adalah melalui impian niaga. Impian niaga ni salah satu solusi dalam membantu atau memperkasakan belia-belia yang berada dalam sasaran Genius Remaja itu. Dan pada masa ini juga kita berterima kasih juga kepada Bank Islam, kan Ustaz? Sebab Bank Islam yang banyak membantu menyumbang dari segi dana sebagai penaja dalam program ini. Sebab kita cuba nak ngelakkan sebenarnya. Kita nak ngelakkan supaya program ini bukan bersifat teori. Sebab kalau perasan, kalau macam saya kata tadi, dia akan ada satu fasa yang mana peserta perlu mengikuti latihan. Itu lebih kepada teori. And then now kita melalui melalui penajaan yang diberi oleh Sadaqah House, oleh Bank Islam, sebenarnya kita translate daripada teori itu kepada praktikal, supaya yang itu kita nampak. And then di peringkat Genius Remaja itu dia sangat membantu, sebab dia membantu kita mengenal pasti peserta-peserta yang betul-betul perlukan bantuan. Itu yang lebih penting, Ustaz. Ya. Ya, jadi kita memahami bahawa program Genius Remaja yang asalnya itu telah pun 10 tahun usia dia, dan telah pun melihat on the ground, kan, di lapangan. Betul. Tentang isu merasai denyutan nadi kelompok-kelompok B40 ini, dan akhirnya salah satu solutionnya adalah impian niaga. Betul. Dan itulah seperti mana yang doktor sebutkan tadi, di Bank Islam pun kita meyakini bahawa salah satu daripada agenda kewangan sosial yang dilaksanakan oleh Bank Islam, salah satunya adalah untuk kita nurture mereka, kelompok-kelompok unbankable ini menjadi bankable. Termasuklah usahawan-usahawan mikro yang unbankable. Siapakah usahawan-usahawan mikro yang unbankable ini? Mereka ini biasanya masih lagi belum layak ataupun belum boleh untuk memohon pembiayaan perbankan yang biasa. Normal banking facility itu masih lagi belum layak. Sebab apa? Banyak faktor. Antara faktor yang paling utama, yang pertamanya adalah disebabkan oleh pendapatan yang masih lagi belum mencapai tahap minimum sesuatu kriteria kelayakan untuk memohon untuk produk pembiayaan perniagaan. Yang keduanya juga, jikalah usahawan mikro ini dan sudah pendapatan mereka stabil, okey dan sebagainya, tetapi ada satu lagi masalah yang agak glaring ataupun agak ketara, iaitu masalah menguruskan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pendapatan, pembuktian terhadap pendapatan tersebut. Dan inilah antara salah satu sebab mengapa Bank Islam kita bekerjasama dengan UKM, disebabkan oleh aspirasi itu sama. Aspirasi untuk membangunkan kelompok underbankable ini menjadi bankable di suatu masa nanti, tetapi suntikan awal itu perlu diberikan secara berstruktur, perlu diberikan secara terancang, dan diadun pula dengan tangan-tangan usahawan-usahawan yang telah berjaya di kalangan mereka. Baik, tadi Dr. Roslan telah pun menerangkan kepada kita tentang impian niaga itu secara khususnya, bagaimana perjalanan dan sebagainya. Kita bertuah pada petang ini kerana kita ada seorang daripada peserta impian niaga yang terpilih setelah melalui satu proses tapisan penilaian yang cukup mendalam dilaksanakan oleh kumpulan projek impian niaga UKM ini, iaitu Encik Khalis merupakan salah seorang usahawan muda, dan saya nyatakan di awal tadi, setiap yang mendengar ini patut mengikuti penerangan nanti yang diberikan oleh Encik Khalis tentang perniagaan beliau, kerana pada saya inovasi yang dilaksanakan oleh perniagaan beliau ini satu inovasi yang ada nilai-nilai game changernya, potensinya untuk merubah landscape ataupun melakukan sedikit disruption kepada landscape perniagaan tradisional yang sedia ada ini. Baik, jadi soalan saya beralih kepada Encik Khalis. Terima kasih Encik Khalis kerana menerima jemputan kami pada petang ini. Boleh Encik Khalis perkenalkan sedikit diri dan latar belakang Encik Khalis dan tentang perniagaan yang Encik Khalis bangunkan ini. Silakan Encik Khalis. Okey, baik. Terima kasih Ustaz. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali, terima kasih kepada pihak Sadaqah House, Bank Islam dan Impian Niaga kerana sudi menjemput saya sebagai panel pada petang ini. Saya Khalil Zahran, Creative Director dan Founder of Griffith Technology, berumur 26 tahun dan berasal dari Selangor. Okey, saya mulakan perniagaan saya sebagai part-time semasa bekerja di dalam oil and gas company.
Kemudian saya take the biggest risk untuk berhenti kerja sebagai operation assistant untuk fokus 100% ke dalam perniagaan saya. Okey, perniagaan saya ialah Smart Digital Business Card untuk menggantikan penggunaan paper name cards di mana saya menggabungkan physical cards dengan didatangkan dengan teknologi advancement and digital profile. Okay, saya nak share sedikit short video to demonstrate of my innovation. Okay. Okay, jadi ini tap the card. Okay, akan keluar digital profile. So all business information akan shown dalam digital profile. So ada equip dengan save to contact button, connect features, kita allow two-way communication antara you dengan you punya client. Okay, ada one click away to any kind of links. Dan antara yang paling penting sekali, boleh letak any PDF file dekat dalam digital profile masing-masing. Okay, so no need, dah tak perlu lagi nak carry brochure ataupun katalog banyak-banyak semasa keluar pergi berjumpa dengan klien. Okay, so jadi ini tagline company saya, One Name Card Unlimited Networking. Okay, saya akan stop sharing. Okay, bagaimana saya hasilkan inovasi saya ialah di mana semasa saya bekerja di dalam corporate industry dulu, saya selalu dapat paper name cards daripada klien dan juga prospek. Ada masalah-masalah yang saya hadapi semasa saya terima. Okay, pertama sekali masalah yang paling besar ialah saya dapat kad, okay, bila saya balik ke office ataupun ke rumah, saya terfikir untuk saya call dengan klien saya. Okay, di situ 5 daripada 10 kad yang saya terima, 5 daripada 10, separuh akan hilang ataupun saya silap letak. Okay, di situ saya nampak ada satu masalah di mana bukan saja saya yang alami masalah tersebut, tetapi ramai orang kerana saya ada buat survey about this problem. Kemudian saya juga ada background dalam web developer. Jadi saya terfikir untuk transfer information dekat dalam kad tersebut ke dalam bentuk digital. Okay, saya develop produk ini semasa bulan 11 tahun 2020 dan selama 4 bulan alhamdulillah tercetusnya idea ini. Okay, semasa kita buat produk dan juga inovasi, kalau boleh kita buat produk, jangan buat produk yang kita shot sendiri, tetapi kita buat produk make sure it is usable by our parents dan juga sampai nenek kita sekali pun. Kalau mereka boleh pakai, insyaAllah banyak peringkat umur yang boleh guna. Jadi semasa saya alhamdulillah dapat develop this product dengan digital profile, saya pulang ke rumah, saya bagi parents saya untuk guna. Mereka register, mereka letak mereka punya gambar, mereka punya business informasi dekat dalam digital profile, kemudian mereka tap dekat phone dan alhamdulillah mereka kata mereka reti untuk guna produk tersebut. Dan di situ jadinya satu achievement di mana saya dapat menyelesaikan masalah di dalam corporate punya world. Dan di sini saya juga dapat mengubah cara kita buat connection dengan ramai orang. Okay, dengan satu name card saja boleh buat unlimited networking. Okay, saya start di business pada bulan Mac 2021 bersama partner saya dan telah berada di dalam industri selama 7 bulan. So previous client saya terdiri daripada badan-badan government dan juga swasta. Government antaranya ialah MOF, Penjana Capital, MDEC, mantan Menteri Pertanian dan banyak lagi. Okey. Dan hasil inovasi yang saya bawakan dalam company saya ini adalah untuk bantu our society tanpa perlu print out paper name cards lagi. Dan antara yang pertama di Malaysia. Okay, di sini saya ingin tekankan bila kita buat sesuatu perniagaan, kalau boleh kita jangan buat perniagaan itu kerana kita ikut orang lain pun nak berniaga. Tetapi bila kita buat perniagaan itu haruslah kita dapat menyelesaikan sesuatu masalah. Okey, jadi itu sahaja sedikit daripada saya. Terima kasih Cik Khalis. Suatu inovasi yang sungguh mengujakan. Kalau saya boleh tanya satu lagi soalan Cik Khalis. Apa sebenarnya pushing factor yang betul-betul membuatkan Cik Khalis mengambil keputusan mendirikan perniagaan dan menghasilkan produk
inovasi ini, maksudnya berhentilah terus daripada kerja di dalam oil and gas yang dinyatakan tadi. Apa pushing factor sebenarnya yang memang buat, memang inilah kan, memang ambil keputusan untuk berhenti? Okey, pertama sekali pushing factor untuk saya mulakan perniagaan ini ialah kerana saya tengok hasil produk dan juga inovasi saya dapat bantu ramai orang dan juga bantu kita punya environment. Kerana saya, based on saya punya research, about lebih kurang 7 juta pokok yang ditebang pada setiap tahun hanya untuk print paper name cards. Jadi itu adalah masalah yang sangat besar kepada, sebab dia akan lead kepada global warming dan banyak lagi. Okay, dan juga paper waste and so on. Jadi untuk our society pula, okay, tak perlu lagi nak print out banyak name cards, pergi dekat kedai-kedai printing untuk print paper name card. Jadi saya keluarkan satu solusi di mana buat sekali je dan boleh pakai sampai bila-bila. Okay, untuk pushing factor bila saya nak decide untuk berhenti, di mana saya nampak demand yang semakin banyak terhadap teknologi baru ini. Okay. Jadi bila saya nak arrange a meeting dengan klien-klien, sebab saya banyak dealing dengan corporate client, bila saya bekerja, susah untuk saya nak arrange waktu dan juga meeting bersama mereka. Jadi itu adalah salah satu pushing factor untuk bantu lagi lebih ramai orang. Okay, terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih Cik Khalis. Itu yang membuatkan Cik Khalis mengambil tindakan untuk meneruskan perniagaan ini secara lebih serius kan. Jadi ini yang membezakan antara, maksudnya antara Cik Khalis dan mungkin antara orang-orang lain yang mungkin memikirkan banyak idea-idea inovasi. Cik Khalis mengambil keputusan untuk bangunkan sendiri perniagaan dan kita dirikan produk. Inilah keputusan, tindakan yang diambil. Ramai orang ada idea tetapi tidak mengambil tindakan yang mungkin bagi saya satu tindakan yang amat berani, seperti mana Cik Khalis ambil tindakan. Baik, ini satu perkongsian yang menarik. InsyaAllah pada petang ini kita sedikit sebanyak kita telah pun didedahkan dengan inovasi teknologi Griffy Card yang dibawa oleh Encik Khalis ini. Bagi saya solution yang mengambil kira tentang user centric ataupun terhadap siapakah para penggunanya kan, very human centric produk yang dihasilkan tersebut. Jadi ini menjadikan produk tersebut boleh relevan dalam pelbagai bidang, dalam pelbagai sektor, dalam pelbagai industri. Kerana business card ini secara tradisionalnya adalah suatu perkara yang memang digunakan kan oleh ramai, bukan saja oleh sektor perniagaan, sektor swasta, malah juga sektor awam, sektor kerajaan dan sebagainya, mesti ada business card kan. Jadi setidak-tidaknya dengan dengan faktor climate change yang diambil kira oleh Encik Khalis tadi, itu pun adalah merupakan salah satu perjuangan di dalam perniagaan yang mendasari perniagaan itu di peringkat akar umbinya. Baik, sebelum kita berhenti berehat ini, ada satu soalan. Saya ingin bertanya, saya berbalik soalan saya ini kepada Dr. Roslan. Baik Dr. Roslan, setelah impian niaga ini dilaksanakan, saya pasti ada banyak cabaran, ada banyak rintangan. Kalau boleh mungkin Dr. Roslan boleh kongsikan juga kepada audiens di luar sana, kerana mungkin pengalaman impian niaga ini, pengalaman UKM ini boleh diambil iktibar oleh pemain-pemain industri lain, mungkin oleh institusi-institusi yang lain yang ingin membangunkan program yang sama. Kan, setidak-tidaknya kita boleh menjadikan program impian niaga ini salah satu model yang baik untuk direplicate oleh institusi-institusi lain. Silakan Doktor, apakah cabaran pengajaran yang boleh dikongsikan? Terima kasih Ustaz. Cabaran ni sebenarnya banyak Ustaz. Cabaran kita boleh start cabaran dengan kita mulakan program lah. Cabaran utama dalam kita menganjurkan program impian niaga ni, kalau cakap mana apa sekalipun, cabaran utama dia adalah dana. Dana akan menjadi satu cabaran utama lah. Sebab macam saya katakan tadi, kita dah ada modul yang boleh kita bangunkan melalui kerjasama dengan pensyarah dan sebagainya. Tapi dari segi merealisasikan hasrat peserta itu, kita memerlukan dana. Dan alhamdulillah, macam saya kata, kita bersyukur sebab program ini ditaja oleh BIMB Bank Islam dan melalui Sedekah House. Itu cabaran pertama. And then cabaran yang kedua, macam saya maklumkan sebentar tadi, cabaran kedua adalah
dalam program ini adalah pemilihan peserta. Kita pemilihan peserta ni adalah saya rasa satu critical part dalam menganjurkan program, kerana kita nak melihat sebenarnya nanti peserta-peserta yang memilih atau peserta yang mengikuti program ini nanti bukan peserta yang dah dapat dana dia lari. No. Kita nak pastikan sebenarnya peserta ini mereka yang betul-betul minat dengan keusahawanan, dan peserta yang merasakan keusahawanan ini sebagai salah satu platform untuk mereka mencipta peluang pekerjaan, mencipta untuk menjana pendapatan. That's why macam saya katakan sebentar tadi, dalam usaha untuk kita memilih ni, kita ada buat screening proses. Screening proses ni bukan satu perkara yang mudah. Kita buat beberapa screening proses. Dalam screening proses ini kita melihat kepribadian bakal peserta, dan kita juga melihat sejauh mana peserta-peserta ini betul-betul minat dengan bidang keusahawanan. Itu antara cabaran yang kedua. Dan cabaran yang lebih penting sebenarnya Ustaz, kalau tanya saya mengenai program ini, adalah sustainability of our program, atau kelestarian, keboleh daya tahanan program kita untuk satu tempoh masa yang panjang. Sebab macam saya katakan tadi, sebab dalam tempoh pandemik ini banyak perniagaan terkesan. Bagaimana kita nak memastikan peserta-peserta, atau bagaimana kita nak memastikan bakal usahawan ini dapat mengurangkan tekanan daripada kesan pandemik ini. Jadi dalam usaha untuk kita memastikan kelestarian, atau dalam usaha untuk kita memastikan keboleh tahanan daya tahan bakal usahawan ini, program-program yang kita anjurkan ini program yang bukan bersifat one off, atau program yang berakhir apabila pelajar nanti atau peserta nanti habis mereka punya latihan dalam modul. Untuk makluman semua, kalau saya boleh sharekan bagaimana kita melihat isu keboleh tahan kelestarian perniagaan ini. Yang pertama sekali, kalau saya boleh berkongsi, macam saya katakan tadi, pelajar ini pada awalnya diterapkan dengan sesi latihan selama 4 minggu. 4 minggu ini sebagai mereka berlatih bagaimana untuk mereka mengenal pasti peluang perniagaan, bagaimana untuk mereka terlibat dalam pendigitalan. Sebab di era digital ini, kita bakal usahawan tak boleh lari dah daripada pendigitalan. Sebab tu salah satu modul dalam latihan kita, modul latihan kita adalah melibatkan platform pendigitalan. And then selepas 4 minggu ini, mereka diberi masa dalam tempoh 2 minggu untuk menyediakan proposal atau cadangan, seterusnya membentangkan cadangan perniagaan mereka untuk mereka dapatkan dana daripada program ini. Macam saya katakan tadi, program itu tidak berakhir sehingga pembentangan semata-mata. Program ini akan bersambung, sebab yang pertama sekali, dalam program ini setiap peserta diberikan atau disediakan dengan mentor. Mentor ini adalah mereka daripada pelajar-pelajar UKM JSB sendiri, atau pelajar-pelajar sarjana perniagaan, yang mana mentor ini berperanan untuk memberi nasihat, berperanan untuk melihat atau membantu peserta-peserta ini one to one. Seorang peserta akan diberi seorang mentor. Okey, itu yang pertama. Mentor ini juga akan membantu setelah 5 minggu, setelah 4 minggu atau setelah pembentangan berlaku, mereka akan dipantau oleh mentor-mentor ini selama 20 bulan. Okey, untuk melihat prestasi perniagaan mereka. Itu yang pertama. Seterusnya, program ini juga kita ada coaching program. Kita ada program yang mana kita melantik jurulatih perniagaan yang akan membantu peserta-peserta ini dalam tempoh 20 bulan mendatang, atau dalam tempoh 5 bulan mendatang. Peranan business coach ni, peranan mereka adalah yang pertama sekali, mereka membantu. Jika terdapat sebarang masalah, mereka boleh dirujuk, atau peserta-peserta boleh merujuk permasalahan mereka dengan mentor-mentor yang dilantik. And then seterusnya, macam saya katakan tadi,
dalam tempoh 20 bulan ini juga atau 20 bulan mendatang nanti, peserta-peserta ini akan dipantau terus oleh business coach ini. Dan setelah 20 bulan itu, Ustaz atau para hadirin sekalian atau para penonton sekalian, setelah 20 bulan itu kita masih lagi memantau. Sebab kita nak memastikan bahawa peserta-peserta ini tidak tertinggal atau tidak hilang, Ustaz. Maksudnya kita terus memantau performance mereka, yang mana di bawah Genius atau Perkasa Remaja kita melantik. Kita panggil business associate. Di bawah business associate ini nanti peserta-peserta, prestasi perniagaan peserta-peserta ini akan dipantau. Kita ingin melihat, macam saya kata tadi, di akhirnya nanti kita nak lihat peserta-peserta daripada impian niaga ini, mereka adalah peniaga atau usahawan yang berdaya tahan. Okay, berdaya tahan. Especially ketika COVID ni, Ustaz. Mungkin sebab mereka ni adalah golongan-golongan micro atau micro enterprise. Macam Ustaz kata, micro enterprise ni mereka nak dapat unbankable, nak dapat dana pun susah. We do hope peluang yang ada ini mereka gunakan sepenuhnya dengan bantuan-bantuan yang daripada coaching and mentoring program yang kita bangunkan. Itu saja, Ustaz. Itu antara cabaran-cabaran. Macam saya kata, yang penting sebenarnya sustainability of our program. Itu yang penting sebenarnya. Ya. Ini elemen yang terpenting saya rasa dalam program impian niaga ini, iaitu sustainability tersebut. Bukan sahaja diberikan tentang teori perniagaan, malah usahawan mikro ini diberikan suntikan modal dan kemudian ada mentornya kan, ada mentor. Betul. Yang saya kira pemadanan di antara mentor dan juga mentee ini pun ada proses yang dilaksanakan, bukan sekadar ambil tangkap muat saja. Dan saya rasa peserta-peserta impian niaga ni agak bertuah kerana di kalangan mentor ini adalah mereka yang datangnya daripada golongan-golongan corporate, ahli-ahli perniagaan sendiri yang mengikuti program pengajian di UKM Graduate Business School itu. Baik, terima kasih Dr. Roslan, terima kasih Cik Khalis untuk pusingan pertama kita. Sebelum kita berhenti berehat seketika, saya membuka peluang kepada para penonton untuk jika tuan-tuan perempuan ada soalan, boleh kemukakan di ruangan komen Facebook di bawah ini. Nanti kita akan ajukan soalan-soalan tersebut kepada para panelis. Jadi untuk itu kita berhenti seketika dalam 2-3 minit untuk kita mengikuti video yang akan ditayangkan ini. Program di bawah kerajaan. So Genius Remaja mengkhusus kepada usaha untuk memperkasa remaja-remaja berisiko ataupun remaja-remaja yang khususnya tinggal di kawasan flat PPR sekitar Ibu Kota Kuala Lumpur. Buat masa ini kita ada 4 buah PPR yang di bawah program Genius Remaja. Pertama sekali di PPR Pantai Ria, PPR Seri Pantai, PPA Desa Rejang dan PPR Kampung Muhibah. So program Genius Remaja ini sebenarnya ditubuhkan untuk menghindarkan remaja-remaja ini daripada aktiviti-aktiviti berisiko. Ya, kita kembali sekali lagi. Mohon maaf di atas gangguan teknikal yang berlaku sebentar tadi. InsyaAllah nanti kita akan upload juga video tersebut di Facebook Sedekah House untuk tuan-tuan perempuan mengetahui tentang Genius Remaja yang kita bincangkan di awal tadi sebelum lahirnya program impian niaga ini. Baik, selamat kembali tuan-tuan perempuan, bersama-sama dengan saya, hos anda pada petang ini, Muhammad Zikri Muhammad Syahri. Kita membincangkan tentang impian niaga, mengukuh akar umbi. Membincangkan tentang membangunkan usahawan-usahawan mikro, terutama usahawan mikro dari kelompok belia B40 ini. Yang sudah semestinya mereka itu ada potensi
tetapi bagaimana kita sebagai institusi-institusi dan juga ahli-ahli masyarakat menyokong dan menyediakan yang disebut oleh Profesor Muhammad Yunus yang saya selalu sebut adalah enabling environment kepada kelompok-kelompok B40 ini. Baik. Jadi kita menyambung sedikit lagi perbincangan kita. Ada satu soalan yang diajukan di Facebook. Yang ini sebelum saya bertanya kepada Encik Khalis. Memang soalan pun kita akan tanyakan kepada Encik Khalis, tetapi satu soalan yang Encik Khalis kena jawab terlebih dahulu ialah macam mana nak beli kad Griffy itu dan berapa harganya. Saya tahu jawapannya kerana saya telah pun explore bagaimana nak memiliki. Saya rasa saya ingin memiliki satu kad tersebut, tetapi biarlah tuan produknya ataupun pemilik produknya untuk menjawab. Baik, Encik Khalis, saya serahkan soalan tersebut kepada Encik Khalis sebelum kita meneruskan bual bicara kita selanjutnya. Silakan Encik Khalis. Terima kasih Ustaz dan juga terima kasih kepada penonton yang ajukan soalan sebentar tadi. Okey, bagaimana nak order kad tersebut? Okey, boleh pergi kepada website griffycard.com, www.griffycard.com. Okey, dekat dalam website boleh pilih design yang banyak design yang menarik. Okey, you guys boleh pilih design yang you guys nak dan boleh custom terus daripada website. Okey, boleh letak nama, boleh letak title, okay, and then akan dapat preview awal bagaimana kad tuan-tuan dan puan akan dapat. Okay, so di situ saya buat yang improve customer punya shopping experience semasa beli shopping your name cards. Okay, kalau dulu kita shopping name card, kita pergi dekat kedai, okay, kita tulis detail nama apa semua. Tapi kita tak dapat preview bagaimana kad kita akan jadi. Tapi dekat website saya sendiri, directly daripada website boleh dapat preview bagaimana kad tuan-tuan dan puan akan dapat nanti. Okay, kita ada terdiri daripada kad hitam dan juga kad putih. Kad putih, okay, kad hitam terdiri daripada kad hitam starting dengan RM89 dan kad putih terdiri starting dengan RM79. Okay, kad hitam boleh match dengan metallic gold. Okay, kat belakang ada QR code. Okay, so nanti jangan lupa boleh pergi dekat website untuk check out and shopping your name cards. Okay, terima kasih. Terima kasih Cik Khalis. Ya, itu promosi sedikit bagaimana ingin membelikan kad tersebut. Saya suka dengan design kad tersebut sebab dia very minimalist. Dia ada warna hitam dan ada warna putih dan saya masih teringat lagi pada tahun 2004 ataupun 2005 dahulu ketika mana saya menjadi Setiausaha Agung kepada Persatuan Mahasiswa Undang-Undang di UIA. Kami masih ingat tahun itu batch kami menggunakan kad warna hitam dengan tulisannya menggunakan tulisan gold. Jadi itu yang rasa memori itu terimbau kembali apabila melihatkan design kad black and gold yang Cik Khalis tunjukkan. Baik. Kita minimal punya style so that nampak elegant dekat situ. Baik, kita beralih kepada soalan seterusnya Encik Khalis. Memandangkan kita berbaki beberapa minit lagi, soalan saya kepada Encik Khalis ialah kalau kata Encik Khalis telah pun melalui perniagaan ni, mendirikan perniagaan walaupun 7 bulan, tetapi saya yakin proses sebelum 7 bulan itu bermula telah pun ada beberapa proses yang dilakukan. Jadi kalau kata Encik Khalis boleh kongsikan kan, apakah pandangan Encik Khalis tentang pentingnya bantuan kewangan yang berbentuk suntikan modal diberikan kepada kelompok usahawan muda, terutama untuk memulakan perniagaan ataupun untuk mengembangkan perniagaan. Mungkin Encik Khalis boleh berikan sedikit pandangan tu, Encik Khalis. Okey. Baik, terima kasih Ustaz. Okey, grant ataupun sumbangan yang diberikan daripada pihak Sedekah House ataupun mana-mana badan, ia sangat-sangat membantu kepada usahawan muda untuk bukan sahaja untuk memulakan perniagaan tetapi untuk mengembangkan perniagaan mereka, membawa daripada satu tahap kepada tahap yang lebih baik. Okey, di sini kita tengok sebagai contoh, previously mungkin suatu perniagaan tu dia hanya fokus kepada brick and mortar, tetapi dengan grant dan sumbangan yang diberikan, mereka boleh fokus kepada digitalization of perniagaan mereka. Mereka boleh gunakan grant sumbangan tersebut untuk start buat websites, untuk fokus kepada social media marketing, banyak buat digital marketing dan banyak lagi. Okey, sebab pada saya perniagaan dia memerlukan modal dan modal kadang-kadang dia memerlukan modal yang besar dan ada modal yang sikit.
Tetapi sumbangan ini memang sangat-sangat membantu sebab dia dapat cover the whole aspek dalam sesuatu perniagaan tersebut. Okay, jadi bila kita buat perniagaan ni, kita kena bagi something values kepada society. So kita boleh gunakan sumbangan tersebut untuk kita bagi value dan juga kebaikan kepada society kita. Baik, pandangan Cik Khalis, maksudnya perancangan Cik Khalis di masa akan datang, maksudnya selepas melalui program impian niaga ini dan menerima suntikan modal itu, perancangan mungkin 5 tahun yang akan datang, bagaimana Cik Khalis melihat perniagaan Cik Khalis ini? Okey, terima kasih. Dengan sumbangan yang diberikan daripada pihak impian niaga ni, saya ingin mengembangkan perniagaan saya ke seluruh Malaysia dan juga peringkat global, dan juga untuk keep on innovating produk baru untuk menyelesaikan masalah-masalah yang lain lagi, dan juga kita juga ada buat kolaborasi dengan Global Environment Center di mana kita ada buat green campaign penanaman pokok. Okey. So dengan sumbangan yang diberikan tu, kita akan buat kolaborasi dengan GEC untuk tanam lebih banyak pokok di Malaysia ini untuk bantu create the world a better place. Okey. Untuk hasilkan produk inovasi yang lain, insya-Allah pada tahun 2022, tahun baru 2022, kita akan launching new product baru. Saya akan bagi hint sedikit, it's a wearable tech product. So dia akan bantu lebih ramai orang dari segi human networking method. Okey. Di sini kita akan launching kan di seluruh kita punya website dan sebagainya. Okey. Baik, terima kasih Cik Khalis. Ada satu soalan lagi saya nak tanya. Selalu soalan ni memang orang akan tanya, iaitu sejauh mana selamatnya data yang disimpan oleh pihak Grifficat. Itu soalannya. Okey. Data tu kita akan store dekat dalam kita punya on private server. Private server itu kita ada kita akan apply dengan kita punya privacy policy yang sangat-sangat strict, di mana only business partner sahaja yang boleh akses terhadap data tersebut untuk manage dan juga maintain data itu. Okey. Selain daripada itu, kita ada apply HTTPS protocol untuk first stage punya layer of security, so that kita nak prevent any unauthorized access ke dalam kita punya server. Okey, selain daripada itu, kita ada buat install AES-256-bit technology. So dekat situ kita ada buat encryption, data encryption, so that bila ada unauthorized access, mereka still tak boleh dapat data kita punya user. Okey, jadi insyaAllah ia akan sangat selamat di dalam cloud server tersebut. Baik, terima kasih. So jadi insyaAllah para pengguna di luar sana jangan risau, bermakna data itu insyaAllah selamat dan dilindungi oleh pihak Griffi Technology sendiri. Baik, soalan seterusnya saya nak ajukan kepada Dr. Roslan, mungkin soalan yang terakhir untuk kita punya perbincangan Wacana Selasa pada petang ini, iaitu kerana saya tengok tak ada dah soalan-soalan lain daripada audience. Saya teruskanlah kepada Dr. Roslan. Mungkin doktor ingin berikan sedikit harapan, apa harapan doktor tentang projek impian niaga ini, dan saya yakin projek impian niaga ini bukan hanya sekali. Saya yakin mungkin akan ada lagi batch cohort yang seterusnya, dan apakah juga pesanan atau harapan doktor kepada mungkin ada pihak-pihak yang ingin berkolaborasi di luar sana terhadap projek impian niaga ini. Silakan doktor. Terima kasih Ustaz. Harapan saya besar lah Ustaz, macam kita katakan tadi, sustainability of our program. Itu antara harapan kita lah. Maksudnya kita tak nak program ni program one off. Program yang sebenarnya memberi impak, sebab di akhirnya nanti kita nak melihat pelajar, atau sebenarnya kita nak melihat peserta-peserta ini akan menjadi ikon, akan menjadi model, idol kepada belia-belia di luar sana. Belia-belia di sana untuk melihat betapa pentingnya keusahawanan sebagai satu platform untuk mereka menjana pendapatan, sebagai satu platform untuk mereka bukan saja menjana pendapatan, sebenarnya satu platform untuk mereka mencipta peluang pekerjaan. Sebab di akhirnya nanti kita nak melihat, macam saya kata tadi, peserta ini
pelajar ini nanti mereka akan jadi ejen perubahan kepada masyarakat. Ejen perubahan macam mana? Mereka yang akan menjadikan peluang pekerjaan di kalangan masyarakat yang lain. Itu harapan kita. Harapan yang pertama, dan seterusnya kita juga ingin melihat Ustaz, kita ingin melihat sebenarnya pelajar-pelajar ini atau peserta-peserta ini sebenarnya satu hari nanti mereka ni juga yang akan jadi apa kita kata, penyumbang kepada Sedekah House ni. Pada ketika ini mereka menjadi penerima untuk Sedekah House. One day kita tak tahu, insyaAllah apabila perniagaan mereka berkembang, mereka boleh, atau mereka pula akan menjadi salah seorang penyumbang kepada Sedekah House, yang mana benefitnya nanti akan dapat diperoleh atau dapat dirasai oleh penerima-penerima yang lain. Okey, kepada para penyumbang di luar sana, jika maksudnya teruskan menyumbang, bukan sahaja menyumbang kepada program, bukan sahaja menyumbang di dalam program Impian Niaga, teruskan menyumbang kepada Sedekah House. Kerana saya percaya sebenarnya program ini memberi dana-dana yang disumbangkan itu sebenarnya memberi kesan yang sangat signifikan kepada penerima-penerima dana ini. Macam yang Saudara Khalis maklumkan tadi, dana-dana ini mereka boleh gunakan dalam banyak perkara lah. Bukan sahaja sebahagian mereka bukan sahaja boleh mengembangkan perniagaan mereka. Ada juga dana-dana ini digunakan sebenarnya untuk memulakan perniagaan mereka. Sebab macam Ustaz kata tadi, ada sebahagian golongan mereka tergolong dalam unbankable. Mereka tak ada historical data untuk mereka memohon sumbangan. Jadi melalui dana-dana seperti inilah membolehkan mereka untuk memulakan perniagaan mereka. Kepada penyumbang di luar sana, teruskan menyumbang dana anda, kerana sumbangan ini benar-benar membantu mereka yang bertemukan. Itu saja Ustaz untuk harapan saya untuk program ini, insya-Allah. Terima kasih Dr. Roslan di atas pesanan dan harapan tersebut. InsyaAllah program Projek Impian Niaga ini tidak terhenti pada tahun ini saja dan akan bersambung. Dia akan di tahun-tahun yang berikutnya. InsyaAllah. Ada satu soalan ini kepada Cik Khalis, nampaknya makin ramai yang berminat tentang ingin mengetahui lebih lanjut tentang inovasi kad perniagaan ini. Soalan daripada Encik Saiful Anwar Hambali ini, kalau saya faham dengan betul, kalau pakai kad Griffy ini, maka kenalan baru perlu scan kod di belakang kad ke? Berbanding saya boleh bagi terus kad biasa kepada kenalan tersebut. Tidakkah menyukarkan orang itu? Soalannya. Okey, baik. Terima kasih Ustaz. Terima kasih juga Cik Saiful. Okey. Betul, dia akan scan, dia dua-dua ni dia ada pros and cons. Okay, kalau kita keep the physical paper name cards tu, kita akan boleh bagi je terus, and then tetapi dia akan lead kepada masalah kita tak tahu bagaimana cara klien tu simpan kita punya kad. Kita tak tahu bagaimana cara disimpan. Macam saya selalu hilang. Okay, so jadi bila kita transfer data tu semua dalam bentuk digital, insya-Allah data itu akan tersimpan dengan baik di dalam smartphone klien anda. So dekat sini pada permulaan tu dia memang akan agak leceh sedikit, tetapi bila dah lama-lama, insya-Allah 5 tahun akan datang lagi, semua akan start pakai QR punya teknologi ni dan juga NFC card. InsyaAllah akan ramai lagi lebih pakai teknologi ni, so kita akan nampak benda tu dah semakin biasa dekat situ. Okay. Seperti mana kita nak masuk ke kedai-kedai restoran-restoran pun kita dah start mula scanning di QR dulu. So di sini bila kita nak buat networking dengan other people pun, perubahan tu dah jadi sedikit berbeza dekat situ. Lagi-lagi di zaman pandemik ni, so bila kita scanning di QR ni, kita buat contactless punya contactless teknologi dekat situ. So tanpa perlu bagi paper name card dekat dia. So insyaAllah no virus transmission dekat situ. Okay. Ya, dan teknologi ini pun bukan menggunakan QR kan? Dia hanya tap saja, hanya sentuh saja kad tersebut di belakang telefon itu, Cik Khalis kan? Ya betul. Kita ada buat dua gateway, satu tapping dekat phone ataupun scanning the QR. Okay, whichever yang boleh akses kepada digital profile anda. Okay. Ya. Baik.
Terima kasih Cik Khalis. Ya, ada soalan seterusnya. Kalau saya berjumpa kenalan dalam kumpulan yang besar, dalam forum ataupun dalam mesyuarat-mesyuarat yang besar, lagi susah dibandingkan dengan menggunakan kad yang biasa kita gunakan. Okey, baik. Soalan yang menarik itu. Okey, saya juga pernah meeting dengan corporate client dalam big meeting. Okay, ada a few client saya di dalam meeting tersebut. Okey, apa yang saya lakukan ialah saya letak kad tu, saya akan passing dekat setiap klien saya di dalam meeting room tersebut. Okey, mereka akan start passing dekat setiap orang dan sampai orang yang terakhir mereka akan bagi balik, pulangkan balik kad tersebut kepada saya. So itu adalah trend yang baru yang kita boleh apply bila kita dalam meeting. Okey. Baik. Terima kasih Cik Khalis. Setidak-tidaknya ini adalah merupakan salah satu daripada inovasi yang terbaru. Macam biasa, inovasi baru ini sudah tentu untuk mengubah ataupun untuk disrupt amalan-amalan kita yang biasa itu mungkin ada sedikit untuk membiasakan itu akan ambil masa dan juga agak sulit lah untuk itu. Baik, Ya, insyaAllah. Terima kasih Cik Khalis. Saya rasa tidak ada lagi soalan. Kita pun telah bersiaran hampir 1 jam pada petang ini. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti perbincangan Wacana Selasa pada petang ini. Kita membincangkan tentang impian niaga mengukuh akar umbi, membincangkan tentang bagaimana kita membangunkan usaha-usaha mikro terutama daripada kelompok B40, kelompok belia, usahawan-usahawan belia ini. Terima kasih sekali lagi. InsyaAllah kita akan berjumpa di dalam Wacana Selasa yang akan datang 2 minggu daripada sekarang, insyaAllah, dengan topik yang lebih menarik dan sesuai dengan masanya. InsyaAllah, aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Program di bawah kerajaan. So Genius Remaja mengkhusus kepada usaha untuk memperkasa remaja-remaja berisiko ataupun remaja-remaja yang khususnya tinggal di kawasan flat PPR sekitar Ibu Kota Kuala Lumpur. Buat masa ini kita ada 4 buah PPR yang di bawah program Genius Remaja. Pertama sekali di PPR Pantai Ria, PPR Seri Pantai, PPA Desa Rejang dan PPR Kampung Muhibah. So, program Genius Remaja ini sebenarnya ditubuhkan untuk menghindarkan remaja-remaja ini daripada aktiviti-aktiviti berisiko yang banyak kedapatan di kawasan tempat tinggal mereka. Ya, cuma bagaimana kita laksanakan ialah melalui program pengisian hujung minggu, melalui kelas-kelas yang berbentuk kemahiran. Ya, antara lainnya adalah program kek dan pastry, fotografi, vokal dan muzik, button badge dan program kecantikan. Saya bermula bersama program Genius Remaja semenjak tahun 2009 dan sampai sekarang saya masih kekal bersama Genius Remaja kerana saya teruja mendepani remaja-remaja dari kelompok B40 dan ini merupakan salah satu daripada servis saya kepada komuniti. Sebagai seorang cikgu, mestilah kita rasa bangga bila student kita, pelajar-pelajar kita berjaya. We are here to assist. The rest is up to them. Dan hopefully, insya-Allah one day they will take over my place. I can never play any instruments before, but right after I joined, for maybe 6 months, slowly I can play guitar. I can play songs that I wanted. Before I was like, oh, hebatnya orang tu main gitar. But now I can play my own songs. Okay, harapan saya of course saya amat-amat berharap bahawa remaja-remaja yang kita tangani ini mengambil peluang dan kesempatan ini sebagai satu kaedah untuk mereka memantapkan diri agar mereka mempunyai masa depan yang lebih cerah.